Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasya 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapoh, dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah perkataan beliau keempat sejuk yang sangat yang masyaqqah dengan dia dengan sejuk antara benda yang menyebabkan tidak berdosa kita meninggalkan sembahyang berjemaah dan meninggalkan jemaah dan Jumaat. Atas pendapat kata wajib sembahyang berjemaah dan atas pendapat kata sunat sembahyang berjemaah, hilang makruh kita tinggal sembahyang jemaah. Antara sebabnya adalah sejuk yang sangat sejuk ketah. Sangat ni setara mana tengok. Standard orang tengok memang sejuk ni melampau. Seperti salji ko ataupun sejuk angin ko. Tempat kita sejuk sedap. Sejuk sedap. Sejak tidur, tidak gapo. Tapi ada tempat tu sejuk tak boleh nak tidur. Sejuk melampau. Maka nak pergi sembahyang Jumaat. Ya Rabbi, nak ambil air sembahyang pun payah gapo dia. Maka jadi payah. Bahkan kadang-kadang kalau kita membawa mudarat kepada diri kita. Maka hak tu dibenarkan kita meninggalkan berjemaah sembahyang di rumah dan meninggalkan sembahyang Jumaat. Kelima, gelak yang sangat pada malam atau waktu subuh. Gelak gelemak tak nampak apa. Dalam gelak mampu HP pula. Tak nampak. Pakai spek hitam dah pula. Koh gelak. Bertindak-tindak. Lepas tu tengok ke langit tak ada bintang, tak ada bulan gapo dia. Gelak tak tahu gapo dia. Maka payah nak pergi sembahyang Jumaat. Bel pun tak dengar. Kalau bel pun dengar suara saja. Tak tahu alik mana. Jalan pun tak tahu. Maka ni uzur. Apa maksud uzur? Tak berdosa tinggal sembahyang Jumaat. Pada waktu malam ataupun waktu subuh, waktu tengah hari, ada gelak ada? Contoh gelak ini waktu subuh. Ya, kemungkinan berlaku gelak. Waktu malam, maghrib dengan isya. Ya, kemungkinan. Zuhur dengan asar, jarang waktu gelap. Tutuplah lampu setara mana pun akan berlaku cerah. Sebab ada matahari. Keananya sakit masyaqqah hadir serta sakit saat ni yang menghilangkan sempurna khusyuk.
Dan jika tiada mengharuskan ia akan duduk pada sembahyang fardu sekalipun. Maka kalau sakit, maka tidak dibenarkan harus untuk kita meninggalkan Jumaat dan jemaah. Yang mana payah kita kalau nak sembahyang Jumaat, nak dengar khutbah, nak gapo dia tak boleh duduk lama seperti sakit perut. Sudah duduk batal beruk. Acu tu lakoh yak beruk. Lakoh tu bik tu beruk dah. Tak ada gapo dia. Tak ada nak pergi siapa, nak duduk lagu mana, nak dengar Jumaat lagu mana. Jadi dah kan nak sembahyang dalam jamban, tak munasabah. Maka sakit lagu tu tak boleh nak tunggu orang baca khutbah, nak gapo, nak jemaah payah. Kalau sembahyang seorang tak apa, mudah kita nak sembahyang sendiri, nak sembahyang cepat ke apa dia. Tapi nak sembahyang jemaah tak boleh. Pahagu mana tak boleh pergi sembahyang jemaah ni? Uzur hukumnya. Sekalipun tidak sekalipun ia kata, dan jika tiada mengharuskan ia akan duduk pada sembahyang fardu. Sekalipun sakit tak sabar perikat kena duduk. Sakit seperti sakit pinggir sangat. Sakit pinggir sangat. Allah hakiknya. Maka kita nak sembahyang fardu, kita boleh duduk. Kalau tak sembahyang fardu, kalau sakit pinggir, boleh. Tak siapa sakit setara tu pun boleh dah ugur untuk sembahyang. Seperti sakit sikit. Tak siapa perikat kata, kalau sembahyang fardu saya boleh. Saya boleh bangun caca. Tapi untuk sembahyang jemaah, tak apa. Tak yagi, tak apa. Sebab sembahyang fardu ni, uzur dia lebih kuat berbanding dengan untuk meninggalkan berjemaah. Untuk duduk bagi sembahyang fardu kena sakit sungguh-sungguh baru boleh duduk. Tiada uzur sakit kepala yang sedikit. Sakit kepala sikit-sikit. Bapa awak tak pergi sembahyang Jumaat? Saya sakit kepala. Pergi, aduh. Sakit sikit je. Sikit je sakit. Sakit sikit je. Maka tak boleh uzur. Boleh. Nak main game boleh, berderak boleh, goni boleh. Maya aduh Ahmad Nispu. Cerita musim berjanggut. Aduh, nampak sakit dah. Cerita musim berjanggut, tiba-tiba tengok orang tino sakit menipal lalu. Sakit sikit je. Tak boleh uzur lagu tu. Dan demam yang ringan, demam sikit-sikit. Panas sikit-sikit, maka tak diuzurkan, mesti kena sembahyang Jumaat. Ketujuhnya bertolak-tolak hadas. Hadas nak tubik, nak kecing, nak eyok, nak keluar angin. Sudah sakit perut. Nak sembahyang Jumaat. Nak mana? Nak pergi sembahyang Jumaat dengan sakit perut lagu tu ke? Nak pergi sembahyang Jumaat dengan sakit perut ke? Dengan doa lagu tu tak? Pergi ke tandah dulu. Sudah dulu. Masalah dah tak ada sembahyang Jumaat, dah tak ada Jumaat tu suku pasal. Sebab apa? Sebabnya makruh sembahyang sertanya. Serta apa? Serta duduk teh najis. Duduk teh kecing, teh eyok, teh ketuk kau apa dia. Ni jalek nangis tu. Stop pom. Bunyinya tak payah nak sembahyang lagu mana lagu tu. Jadi menghilangkan khusyuk. Maka sembahyang dengan bertolak-tolak hadas nak tubik lagu tu hukum dia makruh. Maka dibenarkan, diuzurkan. Ini kata diuzurkan kalau bertolak-tolak hadas ni. Jika tidak dapat selesai dan bersuci sebelum daripada luput jemaah. Dan jika dapat selesai tiada dibilangkan uzur dengan bertolak-tolak hadas. Lepas lagu mana? Lagu mana? Kalau kita pergi ke tandas, lepas pada tandas ada lagi sembahyang Jumaat. Maka kena pergi juga. Lepas pada kita pergi ke tandas apa sudah berlaku, maka ada lagi sembahyang Jumaat. Maka kena pergi. Lainlah kalau kita pergi masuk tandas sama sudah tubik tu sudah berlaku. Maka tu gugurlah. Tak payah pergilah sembahyang Jumaatnya. Tapi kalau ada peluang lagi, lepas pada sudah cuci ke apa dia, ada lagi sembahyang Jumaat, maka tak uzur kena pergi sekali. Maka jika datang nak eyok tengah sembahyang fardu, sudah sakit perut, tengah sembahyang. Tiada harus memutuskan bahkan jika jadi mudarat dengan sebab menahannya, maka harus memutuskan fardu. Sudah ke mana sakit perut? Wajib tak kita memutuskan? Tak. Boleh kita boleh tak? Kena dulu. Dah tengah-tengah dah sembahyang, start dah sembahyang fardu. Saat ni kalau sebelum sembahyang fardu kita sakit perut, kena pergi tandas dulu dah. Kaedah dia. Tapi dah kita start dah sembahyang, tiba-tiba sakit perut. Sudah. Wajib mutus lalu? Tak. Dulu sekadar mampu ke apa dia.
Kecuali jika memberi mudarat. Ambo kalau buat lagu ni, lagu ni dah 2 rakaat, esok sakit perut sudah jeng. Masuk angin kot dalam kepala gapo dia. Waktu mudarat tak apalah. Maka boleh dia putuskan semaya, boleh berhenti semaya fardu. Bahkan terkadang wajib memutuskannya ini bertolak-tolak hadah dibilai ke uzur. Sekiranya luah waktu lagi, maka jika picik waktu, haram takhir ke sembahyang kerana demikian itu, kerana bertolak hadah. Bahkan sembahyang ia sertanya tiada makruh kerana memelihara ke hormat waktu. Maka katanya dia kalau masalah sakit perut lagi, tengok. Kita nak sembahyang nak habis waktu dah pula. Ni masalah lain pula nak habis waktu. Kita nak pergi sembahyang tapi sakit perut. Sudah. Kena sembahyang dengan sakit perut lagu tu. Nak pergi tandah ke, nak geyok ke, nak ketuk ke, semaya sudah, jangan keluar ke semaya daripada waktu dia. Pas lagu mana? Kena semaya lagu tu. Patut semaya dengan sakit perut ni kan makruh. Tak makruh dah. Pada duduk keluar ke semaya daripada waktu dia, baiklah semaya dengan makruh lagu tu. Tetapi tempat kata haram itu jika tidak takut mudarat dirinya. Kalau dia kata hamba kalau kalau hamba semaya lagu ni, biarlah nak habis waktu pun akan mudarat, hamba akan kena nyakit. Maka tu nak kata guano diuzurkan juga. Biarlah terlepas waktu nak kata lagu mana. Dan jika takut mudarat dengan menahan demikian itu, hendaklah selesai ke ia bertolak hadah ni akan dirinya. Ia seorang akan dirinya. Selesai sudah dulu. Semaya biarlah sakit perut. Biasanya kena juga kalau tak meri mudarat. Kalau meri mudarat biarlah selepas waktu nak kata lagu mana. Jika takut keluar waktu sekalipun. Kelapanya tak ada pakaian yang layak dengan dia, dengan seseorang itu. Dan jika mendapat ia akan menutup aurat sekalipun. Pakaian yang layak. Contohnya orang alim, tok guru. Dia dok biasa pakai serban, pakai jubah, pakai gapo. Dia tak pernah pakai pakaian lain. Maka orang dok kena dia pun dok biasa pakaian lagu tu. Maka hari tu tak ada pakaian. Tinggal baju t-shirt adalah t-shirt. T-shirt baju jeans Levi's kau apa dia, t-shirt sekat tu. Lepas tu pakai seluar short pant, tutup aurat dah. Pakai luar basketball. Nama. Dekat nak pergi sembahyang Jumaat lagu tu. Dia orang alim pakai jubah, pakai serban, duk biasa lagu tu nak pakai. Tutup aurat dah lah, wajib nak pergi sembahyang Jumaat. Nak pergi lagu mana? Saya malu pakaian lagu ni. Pakaian ni tutup aurat dah. Uzur. Jadi Allah Ta'ala syariat ajar jaga maruah kita. Pakaian kita. Kalau pakaian standard tu, orang lain, sekalipun orang lain boleh pakai. Misalnya ustaz-ustaz, tutup guru, kau apa dia. Tak boleh pakai t-shirt depan orang lagi semaya. Begitu tak boleh. Menjatuhkan maruah dia sebagai seorang tok guru. Kena pakai baju lengan panjang, kau apa depan orang. Rumah dia tak sok kira lah. Dalam kawasan dia tak sok kira lah. Ni tempat orang awal. Maka tidak pasal besok pakai lagu tu ada baju lengan pendek, kau apa singlet, kau apa tak boleh pakai, tak boleh. Dibenarkan, diuzurkan dia untuk semaya di rumah, tak payah pergi Jumaat, tak payah pergi Jumaat. Kerana apa? Nak jaga maruah dia. Kesembilannya meninggal dengan kawan sekiranya hadir jemaah nisbah mereka yang hendak musafir yang haru. Dan jika sentosa musafir seorang dirinya pada pihak hartanya dan nyawanya sekalipun. Orang zaman dulu musafir kena pergi ramai-ramai. Maka katanya salah seorang daripada anggota musafir, saya nak pergi sembahyang Jumaat, ada masjid dekat ni. Katanya kumpulan dia, kita nak tolak dah kalau demo pergi sembahyang Jumaat, pok ni tinggal demo ni. Maka zaman dulu musafir ni bahaya. Kalau pergi sore, sekalipun dia kata dia berani pergi jalan sore, musafir sore, maka diuzurkan dia tak pergi sembahyang Jumaat, maya cepat-cepat dengan kumpulan dia pakai pergi, tak suruh tunggu Jumaat masjid ke ataupun sembahyang Jumaat kerana musafir ni bahaya. Zaman dulu. Lah ni mungkin benda ni tak berlaku dah. Sebab jarang musafir selamat berlaku lebih kurang. Ada ulama kata tak, kalau ditinggal oleh kawan-kawan musafir sore ni kita sebut dah ada musafir makruh. Seperti musafir sore ada ulama kata makruh. Kerana apa? Kerana musafir sore ni Nabi tak
Tak suka. Nabi suka musafir paling kurang 3 orang. Apabila 3 orang, seorang jadi ketua. Arah bila nak berhenti. Nak beli ke, nak pergi tandah ke, nak isi minyak ke, nak beli makanan ke apa, kena ikut arah ketua. Jangan pandai-pandai. Sunat musafir tu ada ketua, latih 3 orang. Musafir 3 orang, latih seorang jadi ketua. Amir dia panggil. Manakala musafir 2 orang. Musafir seorang, katanya ulama, musafir itu makruh. Apa maksud makruh? Ada riwayat kata musafir ini tidak dapat doa daripada malaikat. Biasanya orang musafir akan dapat doa daripada malaikat kerana musafir susah ke apa, malaikat akan doa kepada dia. Doa ke apa? Doa selamat. Tetapi orang musafir 2 orang, seorang ni malaikat malah doa. Malaikat tak doa. Sebab apa? Tak dengar kata. Orang suruh musafir 3 orang, nyobah musafir seorang waktu nyuk debeh. Maka bahaya tu banyak lagi sebab tak didoa oleh malaikat. Nah. Kerana apa? Sekali kerana masyakkah keliarannya. Masyakkah apa kata musafir seorang tak boleh. Seorang ni payah jadi liar, hati-hati jadi tak tenang. Sekalipun berani debes tahu mana pun, lalu kawasan Bukit Tujuh, kau gapo dia kawasan Hatu, kawasan Gajah, kawasan gapo, hati jadi tak tenang. Tak molek lagu tu perasaan. Kita sebut dah, jangan buat benda-benda yang menyebabkan hati kita jadi takut. Tengok cerita hatu, makruh. Hidup kubur seorang, makruh. Bagi orang hati yang tidak tenang, yang menyebabkan jadi dia hati jadi gitu. Nah, jadi takut. Jangan buat lagu tu. Ke-10 takut daripada orang zalim atas maksum, yakni benda yang kena pelihara. Dia kena jaga. Hamba kalau pergi semaya jemaah, tak selamatlah jiwa, diri hamba, nyawa hamba, keluarga hamba, isteri hamba, anak hamba, ataupun keluarga, ataupun daripada kemaluan. Kemaluan ni maruah. Dia terjemuh dengan kemaluan. Maknanya benda yang kita malu, yakni maruah kita. Hamba kalau pergi semaya jemaah, saya orang akan malu maruah saya. Orang akan main maruah saya. Orang akan hina saya ke apa dia, maka diuzurkan. Seperti orang ada kih misalnya. Hamba kalau pergi masjid gak gepa, kih hamba gak gepa, orang akan bertanya menyebabkan hamba malu. Sebab ada isu, ada kih, ada gapo dia, maka dia pun semaya di rumah ya. Maka dia benar. Dan nyawa dia dan harta. Sudahlah orang curi piti hamba, curi kereta, curi motor, curi rumah hamba, curi belaka. Keluarlah kafir harbi dan murtad. Kafir harbi tak apa. Hamba kalau hamba pergi masjid, ada orang nak tembak orang kat rumah hamba, jaga hamba. Jaga dia tu kafir harbi. Yang ambil kafir harbi. Kafir hok lawan dengan orang Islam. Buat jadi jaga dia. Kalau pergi masjid, ada orang tembak kafir harbi, tak apa, diuzurkan. Tak payah uzur. Kena pergi juga masjid, tinggallah kafir harbi tu, kena tembak pun sebab dia kena bunuh juga. Dan orang murtad, misalnya dia jadi driver kepada bank orang murtad. Kena igat orang murtad, dia pun bawa bank, isi orang murtad dalam tu. Dia kata masuk masjid, sudah hamba kalau pergi semaya, ada orang nak tembak orang murtad ni. Orang gerai ke guana tak tahu hamba nak pergi, kena pergi semaya jemaah ni. Maka tinggallah orang murtad dalam bank, dia tembak dia orang pun tak apa sebab dia kena mati juga guana-guana. Orang tu wajib kena pergi semaya, tinggallah orang murtad tu kena tembak ke gapo tak apa. Dan yang meninggalkan semaya ni orang yang tidak dimuliakan syarak. Orang kafir harbi, orang murtad, orang tinggal semaya. Majlis agama mengisytiharkan orang tinggal semaya kena igat. Igat kena hukum pacung. Kita sebut dah. Apabila dijalankan hukum hudud, orang yang meninggalkan semaya kena pacung tekuk. Maka bawalah dia dalam sobing gitu. Sesek malas semaya belaka. Maka berhenti nak semaya Jumaat, berhenti dia lagi. Tinggal tu ada orang nak tembak. Tembak nak kata gua dah. Sebab demo kena pacung juga, mati juga. Jadi tak perlu jaga nyawa demo. Dan yang zina yang muhsan. Orang zina hak pernah berkahwin, hukum bunuh kena rejam sampai mati juga, pas tak payah jaga dia. Kalau dia mati pun ikut dia lah, hamba nak pergi semaya Jumaat. Dan harta-harta mereka itu, harta orang zina, harta orang murtad, harta kafir harbi, ikut dia. Maka takut orang zalim atasnya yang tersebut tidak uzur. Tak jadi uzur, tidak lepas kita untuk semaya Jumaat. Tetap kena pergi semaya Jumaat, pokok dia ikut dia lah.
Kesebelahnya takut daripada habas tueh hutang akan orang yang berhutang yang papa daripada membayarnya. Habas ni ditawar maknanya. Habas ditawar maknanya. Kita takut kalau kita pergi masjid jumpa dengan orang yang kita buta. Ada seorang tu dia miskin, dia buta kerana keperluan dia. Buta tiba-tiba orang hok buta dengan dia, wak naik ke polis, wak naik ke gapo cara saya tak bayar hutang kena igat dia. Maka dia malah pergi masjid takut jumpa dengan polis kena igatlah dia. Dia bukan tak usah bayar hutang tapi kerana dia miskin, maka dia tak pergi masjid, sembunyilah dia di rumah, duk semaya Jumaat, duk semaya Jumaat di rumah ya. Tak pergi semaya Jumaat, dia tak dosa, tak dosa. Kerana apa? Kerana dia tak bayar, kerana miskin bukan sengaja tak usah bayar. Nah. Kedua belah menunggu orang sakit yang tak ada orang bercara. Tunggu orang sakit hospital. Tak syarat hospital di rumah. Kau gapo dia kita dok cara ke orang sakit, orang bel Jumaat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah sudah. Katanya mek dia gilah Jumaat hari ni. Biarlah kita tunggu mek lah, mek sakit kau gapo dia. Uzur. Tak payah pergi Jumaat. Tak payah, tak sewak tunjuk warung depan mak dia. Tiba-tiba dak pergi semaya Jumaat. Ada orang tu mak dia sakit hospital. Dia nunggulah mak dia tiba-tiba bel. Maka best semaya biasa ya. Dia kata amu nak terus semaya. Ada orang kata tak payah gilah. Uzur ke demo cara mek demo ke. Tak apa hamba nak lillahi taala tasawuf. Maka saya nak pergi semaya. Pergi semaya turun naik mak dia meninggal dah. Menyesal dia. Wak kerja lagu tu. Jadi kalau wak kerja tu biar jangan tak menyesal. Maka diuzurkan kita. Syarat benar dah kita cara kau orang sakit. Mayalah di pak hospital tu kau apa dia. Lagu tu. Walaupun tidak kerabat dia, bukan waris dia pun dia ada cara sain dia ke ataupun dia duduk hospital ke, dia duduk cara kau orang sakit, bukan waris, bukan kerabat, bukan sain kau apa dia tapi duduk cara kau orang sakit. Ya, diuzurkan. Atau orang sakit ada orang bicara dah tetapi kerabat yang hampir mati. Waris kita, mak anak-anak dia dak cara dah, mak pak dara kita misalnya sakit nak meninggal. Maka anak-anak dia dak cara dah kita pergi situ. Buat apa? Sebab kaum kerabat kita, mak dara kita ataupun ayah kita, adik-beradik kita dak cara dah, katanya kakak kita gilah maya Jumaat. Biarlah mak hamba ikutlah. Uzur, ya. Dibenarkan kita untuk meninggalkan Jumaat dan Jumaat. Ya. Tak apa sebab apa? Cara kau orang sakit. Jangan kata demo ada dah tak apa hamba tinggallah. Tak boleh. Atau tidak hampir mati tetapi berjinak-jinak orang sakit dengan dia. Ataupun orang tu tak mati lagi, sakit biasa tetapi dia suka kita. Tak tahu muka lucu kau kita bagaimana. Orang lain kalau cara jadi sedih orang tu. Sedih kau sakit. Tapi kalau kita wak mari kita cokek dia, kita wak lawak, suka selok dia. Kah. Dia covid dah tak boleh nak nyawa dah, tapi suka boleh. Nyawa tak boleh tak suka. Kah lucu, kah ni, kah. Dia suka kita. Rasa jinak hati dengan kita, maka diuzurkan juga kita. Orang lain ada cara dah pun, tetapi orang sakit suka dengan kehadiran kita. Boleh diuzurkan juga. Ketiga belah mengerasi, mengatuk, tidak semata-mata mengatuk. Allah mengatuk telajak-lajak. Maka dibenarkan kita untuk meninggalkan sembahyang Jumaat. Ataupun kalau mengatuk sikit-sikit tak boleh. Mengatuk telajak-lajak. Pok kita tak pergi masjid apa mengatuk telajak subuh kau apa jangan buat alasan lah. Kena latih. Kalau mengatuk telajak-telajak nak kata ke mana? Bila-bila tidur bila-bila caca, bila-bila baca kunut, jalan, buat apa jalan? Jenera rupanya dengan jalan ngega. Tak boleh, tinggal ajar dulu. Kalau lain lah, jaga-jaga ngatuk ni. Keempat belah bersangat terlapar di hadapan makanan. Maka memakai ia beberapa suap makanan memecahkan lapar sangat. Lapar telajak makanan ada depan dah. Maka tak dulu, makan dulu, baru pergi semaya Jumaat. Tapi kalau lapar sangat, makannya tak ada pun depan. Kena pergi semaya Jumaat. Sebab tunggu situ pek dah apa tak ada makannya juga pun. Tetapi kalau ada makannya depan, barulah uzur. Makan dulu sikit, biar sekadar hilang lapar tu, barulah pergi semaya Jumaat. Kelima belah bersangat teh dahaga di hadapan minuman. Ada minuman depan.
Maka diuzurkan ke mana? Lewat. Cekak makan nasi 14 jam. Makan nasi sebentar, ya minum air sebentar, ya gelung tu pergi semayalah. Keenam belah buta. Buta mata, mata lendai bukan mata hati. Buta mata hati stand dia buat kita dah. Hok dok pergi masjid tu buta mata hati belaka. Dah misal contohnya. Tapi kena pergi masjid ni buta mata. Sekira-kira tak ada orang piping, akal yang buta itu tak ada orang piping. Tak ada orang nak piping, sudah. Yang boleh jalan sendiri, tak boleh juga. Tak boleh. Kalau dia kata saya cekak dah, tak boleh juga. Diuzurkan juga. Berarti kalau dia tak pergi masjid, jangan marah ke dia. Apa? Sekalipun kita kata dia besok pergi dekat mana lain tak apa. Diuzurkan. Dengan upah yang patut. Kena upah orang pula untuk piping kita pergi masjid. Bukan piping pergi kutip sedekah saja. WPT untuk pergi kutip sedekah saja orang susah. Manakala untuk pergi masjid tak upah. Tak kena upah lah orang piping kita. Dan jika pandai ia berjalan dengan bertongkat sekalipun, uzur juga. Uzur juga kalau pandai pakai tongkat pun diuzurkan juga. Sebab apa? Terkadang bertemu bumi rendah. Bumi rendah ni lubang lah. Bumi yang ada rendah tinggi. Maka dia tak nampak, tak serah tongkat. Tongkat ni kalau serah tia-tia tu, dia nampak lah serahnya. Bumi tu rendah. Piup masuk dari telaga buruk kat kawan tu. Tak panggil lah. Nyanyolah. Maka tidak sempurna dengan tukar. Kecuali dengan ada orang bimbing juga. Nak ayat kata telaga buruk. Ke-17-nya. Uzur semaya Jumaat. Memakai yang busuk. Makai benda busuk. Jangan memakai apa? Busuk. Nama tu busuk tu. Allahu Akbar. Lepas tu tak boleh sebab makai busuk. Seperti bawang merah. Bawang merah hok mentah makan sedawa. Makan sate. Selok orang bau. Bawang putih. Nyo makan bawang putih saja. Pening kepala orang. Dah lah bawang putih dia. Pelik sungguh. Dan lainnya hok metah. Hok metah. Atau hok masak dah. Yang tinggal bau yang menyakiti. Tinggal bau orang tak suka bau lagu ni. Dan seumpama demikian itu mereka yang adalah di badannya atau kainnya, di tubuh dia bau yang keji. Tubuh dia bau busuk seperti busuk ketiak dia kata. Atau busuk mulut dia. Boleh puasa tak gosok gigi dah bergabu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selok orang belakang tu tak kat awak gini. Mazmumah mari tiba-tiba. Ampun ngaji dah mah mudah dah. Mari mazmumah selalu. Bau macam lokal. Bau macam taki naji. Allah Rabbi. Mulut kau berapa dia. Bau supaya naga lapar. Bau tubuh. Peluh hujak. Ya Rabbi. Tak pakai bedok. Tak pakai berapa. Tak pakai minyak atas. Akak takbir. Allahu Akbar. Ija naik warna. Naik warna ija. Tak tahu. Udara setara mana. Beracung. Tak beracung. Pening orang sebelah tu. Yang payah nak hilang dah seperti tubuh dia jenis tubuh bau. Maka diuzurkan dia. Kalau hak mudah kita pergi mandi, pakai minyak atas di tubuh, hak tu kena tak uzur tu. Tapi kalau hak jenis bau dia bau berat pada perut ikan lagi juga. Diuzurkan tubuh dia. Dan pekerjaan yang keji. Pekerjaan yang keji bukan pekerjaan yang berdosa. Pekerjaan tu halal tapi kerja tu hina. Kerja apa? Kerja basuh taki najis. Allah lah. Kerja apa dah? Seduk taki najis ni. Seduk taki najis. Maka kerja hina lagu tu bau busuk ataupun jual ikan ko bang supaya ikan dah dia. Sebab dia mandi dengan ikan. Puah duk saja ikan duk saja dia duk minum basuh. Jadi bau berat pada ikan air. Pelik bau dia. Maka tak boleh. Maka diuzurkan semaya Jumaat. Ya diuzurkan. Kalau benda itu menyebabkan orang tak suka. Tapi kalau buat sikit-sikit tu dimaafkan. Dan adalah demikian itu uzur. Sekiranya payah hilang dengan basuh. Tak boleh basuh pun tak hilang. Mandi pun tak hilang. Atau ubat. Pakai minyak atas. Pakai deodoran. Pakai gapo dia. Kau spray tubuh. Kau tak jadi juga. Berat pada bau spray lagi. Spray tu mampu. Tekan-tekan. Kena punuh dia. Maka jika mudah tidak uzur. Jika mudah hilang tidak uzur. Ke-18-nya
ada mereka yang menyakiti pada jalan dengan memaki. Nah, dengan memaki, dengan maki yang lainnya, dan tiada mudah hendak menolak akan dia. Dia nak pergi masjid boleh, ada orang duk ada kalbok duk supuh ke dia, duk hina ke dia, duk gapo ke dia, duk nganyi ke dia, duk ngejah dia. Duk ngejah ke dia. Dia jadi tak selesa nak pergi masjid. Jadi ada orang duk kena, duk menyakiti hati dia. Maka diuzur ke dia tak pergi sembahyang Jumaat. Bapa mu tak pergi sembahyang Jumaat. Tahu mek orang duk ngejah kita. Nampak? Siapa dah ngejah? Tahu mokcik-mokcik duk ngejah. Oh, sudah. Jadi dia terganggu. Orang jatuh pula terganggu dengan orang tino. Dikhianat oleh orang tino pula. Ke-19 memanja email lebih daripada yang disyarakkan. Tu email. Bapa dia mau tak pergi semayang macam tu? Allahnya semayang. Maghribnya baca 2 juzuk setengah. Maghrib semayang maghrib 2 juzuk setengah. Tu email ni tak betul dia kata. Tak cakap kata panjang awak kerja lagu ni maghrib. Jangan awak telajuk lah. Assalamualaikum dia saja 15 minit. Assalamualaikum 15 minit 14 lagu qiraatnya tarik. Wisale saja tu hamba pas ke mereka siapa kalau naik kapal terbang. Maka memanjakan lebih daripada syarak, maka uzur. Asalnya kena tegur tu imam tu. Royak kata tu imam, kita tu imam ni kena semaya sekodah-sekodah, bukan kata suruh baca pendek sangat, sekodah-sekodah. Sebab tak dengar juga. Kata tu imam malah ni. Kita kan semaya kan kena lama lah. You buat jahil lagu tu, kecek tu imam jahil kan. Kalau gederak lama, semaya nak cepat-cepat. Nabi suruh. Tu imam ni bisa pada Nabi ke? Kita tahu kau duk belakang kita ni orang ada masalah. Tanya dia sakit perut, tu imam. Inna ataina baca bahasa perangai tu imam. Tanya dia tak sakit perut, nyo baca orang tu tak kat gelepar makcik tu. Makcik tu kata amba sakit perut ya Rabbi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gelepar guling-guling makcik tu duk tunggu nak ku habis. Tak cara dia panjang lagu tu. Maka Nabi nak suruh hajar jaga ke baca semaya pendek. Kalau nak semaya panjang semaya sunat sore lah. Waktu tasawuf sore, jangan waktu tasawuf ramai-ramai lagu tu dah. Dan meninggal imam akal sunat yang dimaksudkan dan lainnya. Tok imam tak baca kunut. Tak imam bahasa Wahabi kau lagu mana misalnya. Tak baca kunut. Tak pergi kita masjid tu. Bapa dia mau tak pergi. Tak tahu kita. Tak baca kunut. Pelik sungguh kata tok imam ni. Benda tu sunat ya ke. Memang betul sunat. Tapi dia tinggal semacam lain lah. Kalau dia tinggal, kita perasan lah dia tak ingat. Ni dia tiap hari. Ada sore tu dia subuh kita baca kunut. Semaya lain pula dia baca kunut. Pelik kata. Sengeling napa sangat nak lawan Syafi'i sini. Semaya Zuhur yang baca kunut. Maya Asar baca kunut. Maghrib baca kunut. Isya kunut. Subuh tak kunut pula. Pelik. Sengeling napa nak lawan telajuk. Pelik semua. Macam-macam orang ada. Dan segala uzur jemaah itu adalah uzur Jumaat pula. Ingat. Uzur semaya Jumaat hak kita sebut saat ni berapa belah? 19. Lebih kurang dah. 19 saat ni. Semua tu uzur semaya Jumaat dan uzur semaya Jumaat. Dah. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Perhati. Jangan nak buat lipat. Jangan nak gapo katanya. Ini segala uzur menegah ia akan makruh tinggal jemaah atas kau pendapat sunat berjemaah. Tepatnya itu tepat kata meninggal uzur tu. Apabila tidak dapat berdiri jemaah pada rumahnya. Ya kalau tak lewat masjid ya kena jemaah rumah. Kalau tak lewat semaya jemaah rumah, dan jika dapat nescaya tidak gugur tuntutan semaya jemaah, kena buat rumah pula. Tak boleh buat di masjid, tak apalah, buat di rumah. Dan menegah ia akan dosa atas kau, atas pendapat wajib berjemaah, maka kalau ada uzur ni, tak dosa. Dan tiada dapat fadilat jemaah bagi mereka yang meninggalkan dengan uzur, kata Imam Nawawi dalam Majmu'. Imam Nawawi kata, kalau orang tak pergi semaya jemaah dengan sebab uzur 19 ni, tak boleh pahala jemaah. Sebab dia tak semaya jemaah, maka tak bolehlah pahala jemaah. Sekalipun dia uzur 19 ni. Sekalipun dia ada uzur 19. Itu pilihan Imam Nawawi. Dan memilih oleh orang lain selain daripada Imam Nawawi. Ibnu Hajar, Imam Ramli, apa dia ulama mutaakhir ini
Akal perkataan ulama mutaqaddimin. Apa maksud mutaqaddimin? Ulama sebelum daripada Imam Nawawi. Daripada dapat fadilat jemaah jika kosak ia akal jemaah, jika tidak uzur. Katanya ulama sebelum daripada Imam Nawawi, kata kalau orang tu duduk biasa pergi semaya jemaah, tetapi hari ni dia ada uzur hak 19 tu dah, maka dia dapat pahala jemaah. Ya, dapat pahala jemaah. Kerana apa? Kerana dia biasanya dia duduk pergi semaya jemaah, tetapi kerana ada uzur dapat pahala juga. Imam Nawawi kata tak dapat pahala sebab dia tak pergi. Nak beri pahala lah ke mana? Ulama mutaqaddimin sebelum pada dia dan ulama mutaakhirin jumhurnya kata dapat pahala juga. Habislah cerita kita bab semaya berjemaah. Khotellah kitabnya. Jadi kita baca sikitlah. Ada panjang lagi doa-doa lagu apa dia, kita baca perhabislah kitab ni hari ni sebagai tanda khotelnya. Ini kaifiat membaca doa nisfu Sya'ban. Baca lepas pada sembahyang maghrib, baca surah Yasin 3 kali. Baca Yasin gitu dak, Yasin wal Quranil Hakim 3 kali. Yang pertama, Yasin yang pertama niat dipanjang ke umur. Baca Yasin. Kedua, niat tolak bala. Baca Yasin. Yang ketiga, niat kaya daripada manusia. Apa maksud kaya? Rasa tak perlu kepada manusia, tak bergantung dengan manusia, tak mengharapkan bantuan manusia. Hidup dengan Allah. Baca Yasin sekali, baca doa kemudiannya sekali. Begitulah hingga 3 kali. Niat, baca Yasin, lepas tu baca doa ni. Doa nak ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya zal manni wa la yumannu alaik. Ya zal jalali wal ikram. Ya zat tawli wal in'am. La ilaha illa anta zahral lajin. Wajaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani. Katabtani ni sore dah. Kalau katabtana indaka fi ummil kitabi syaqiya au mahruma au muqtaran alayya fi rizq famhu min ummil kitabi syaqawati wa hirmani wa taqtira rizqi fa asbitni indaka sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haq fi kitabikal munazzal ala nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri syahbanil mukarram allati yufraku fiha kullu amrin hakim wa yubram ikshif anna minal bala ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam Allahumma ja'alni min a'zami ibadi ka hazzan wa nasiba fi kulli syai' qasamtahu fi hadhihi lailah min nurin tahdi bihi aw rahmatin tanshuruha aw rizqin tabsutuhu aw fadlin tuksimuhu ala ibadikal mu'minin ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illa anta Allahumma habli qalban taqiyya naqiyya minasyirki bariya la kafiran wa la syakiyya wa qalban saliman khashian dhari'an Allahumma imla qalbi binurika wa anwari musyahadatika wa jamalika wa kamalika wa mahabbatika wa ismatika wa ilmika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kaifiat baca surah Yasin 41 kali. Untuk macam-macam lah. Untuk hajat, untuk masalah kau, untuk penyakit kau, untuk gapo, cara kaifiat baca Yasin 41 kali. Iaitu hendaklah ada air semaya, kemudian baca Fatihah sekali. Dan selawat dan salam kepada Nabi 11 kali. Fatihah sekali, selawat 11 kali. Bagaimana selawat lah. Ikut nak selawat gapo-gapo, paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian baca ayat kursi sekali. Baca ayat kursi sekali. Kemudian baca Yasin 41 kali. Untuk sakit berat kau, untuk keselamatan kau gapo, baca Yasin 41. Ni kaifiat dia. Seorang kalau baca seorang atau jemaah kemudian ataupun berjemaah. Berjemaah pilih seorang 41 orang, 41 Yasin dah. Kemudian baca Alam Nashrah. Kemudian baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian li ila fi quraisyin. Kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun.
kesemuanya saat ni alam nasrah apa? Sekali-sekali berlaku. Kemudian baca qul huwallah 3 kali. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq. Kedua-duanya qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas sekali-sekali juga. Kemudian baca doa ni, doa Yasin 41 kali. Doa Yasin ni. Rasa doa ni doa Imam Haddad rasa. Doa ni doa al-Imamul al-Haddad. Nah. Bismillah. Ya doa Imam Haddad ni banyak. Hak Yasin kita dak baca, biasa baca tu hak pendek-pendek pendek dah. Ha ni hak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Yasin wa Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu lirrisalah wan nubuwah wal wilayah wal hidayah ila siratil mustaqim wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibrilu tanzilal azizir rahim wa bi khawasil hurufi wal asma'i tammah wa bima azharta fil wujud li kulli mawjudin minal ayatil bayyinat wa bi khafiyyi lutfikal mufarrij an kulli mahmun al makhzunil munafis an kulli mazlum wal madyunil mukhallis li kulli masjun ya mujriyal bihari wal uyun ya man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun wa alima bima kana qabla an yakun nas'aluka Allahumma an tasluka bina jadata ridhaka wa anta ja'alana ahlan wa mahallan li sa'adatika wa ghinaka wa antu yassira lana jami'al muradati wal matalib wa anta taj'alana baina ibadika fi kulli halin az-zafiril ghalib wa anta wijana wa alla tahwijana ila ahadin min khalqika fi umuri arzakina wa antarbita ala alsinatil mutafawwihina bil makruhi fi haqqina wa antukrina harakatina bit taufiq wa anta ja'ala ridhaka anna khaira masahibil lana wa rafiq wa antuthifana bil jalalati wal mahabah wa antamunna alaina bi sur'atil ijabah istajibillahumma du'aana wa haqqi fika raja'ana wa adkhilna fi hirzi lutfikal masun bi sirri qaulika innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un subhanal munafisi an kulli madyun subhanal munafisi an kulli mahzun subhana man amruhu bainal kafi wan nun subhana man iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun ya mufarrij farrij humumana ya kashifal ghamma ikshif humumana ya kafiya ikfina min amri dunya wal akhirah ya syafi ishfi amradana wa amradal muslimin ya hayyu ya qayyum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kaifiyat semaya hajat. Kita baca semua sikit lagi dia. Dan kita wi ijazah lepas ni. Ini kaifiyat sembahyang hajat bagi siapa ada hajat kepada Allah Taala atau kepada seseorang hendaklah mengambil air semaya ia kemudian sembahyang 2 rakaat. Baca kemudian daripada Fatihah rakaat pertama kuliah sekali, rakaat kedua baca al-qul huwallah. Kemudian baca lepas pada salat doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbul arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin as'aluka mujibat rahmatik. Ni doa ni ada hadis ni, doa daripada hadis ni. Wa azaima maghfirati wal ghanimata min kulli birri wassalamah min kulli ismin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin subhanallazi labisal izza wa qala bih subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih subhanallazi ahsa kulla syai'in bi ilmih subhanallazi la yanbaghi tasbihu illa lah subhanazil manni wal fadli subhanazil izzi wal karam subhanazil tauli as'aluka bima'akidil izzi min arsyika wa muntaha rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tamah allazi la yujawizuhunna barrun wala fajirun antu salliya ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Siapa kata? Kemudian minta ia akan hajatnya yang tidak maksiat. Dengan bagaimana luruh percakapan bahasa nescaya mustajab iyo. Habislah kitab ni
baca habis dah. Khotellah kitab ni. Nah, jadi kita baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, qul Allah 11 kali, selawat 3 kali dihadiahkan kepada guru kita, kepada Rasulullah, sahabat, pak ahli keluarga, ulama-ulama salasilah guru-guru kita, semua guru kita, dan secara khususnya pengarang kitab ni iaitu almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah. Kita niat supaya Allah Ta'ala buka futuh kepada kita, buka faham dalam agama, buka akhlak, buka sir, buka rahsia, buka makrifat sebagaimana Allah Ta'ala buka kepada guru-guru kita. Dengan niat tu kita baca Al-Fatihah. Samawati wa ma fil ardh. Allahumma shalli Allah. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz nak tanya, sekiranya semasa kita semaya jemaah, orang sebelah kita jatuh pesel, apa kita nak buat? Nak berhenti solat ke nak teruskan? Tengok. Orang tu perlu kita cara ke tak perlu cara? Kalau dia pesel molek dah, pesel. Dia nak pesel tu dia pesel molek lah, pesel dalam iman. Maknanya tak ganggu kita. Misalnya dia semaya bocor ke, dia pingnya pesel. Ikut dia pesel punya. Siap ya, jangan ganggulah, tak apa saya pesel. Tak apa terus kes semaya, pun pesel. Tak apa. Tapi kalau dia pesel litai orang, pesel atas kita, pesel atas tu imam, pegang kain tu imam, terombok kain tu imam. Hak tu kalau mengganggu kes semaya, hak tu kena berhentilah sebab nak urus orang semua payahlah jadi. Berkaitan dengan Jumaat pula. Tapi kalau tak ada kaitan biar dia pesel lah. Tak jadi tak kena wajib ke atau kena berhenti ke. Kalau kita nak berhenti pun tak ada jadi sebab uzur gapo dia, sebab tak ada masalah gapo menggoyo pesel dah. Macam Ustaz, mana lebih elok antara bayar fidyah duit di PPZ tapi tak diganda ke fidyah dan bayar sendiri fidyah beras kepada orang layak terima fidyah? Ikut kita lah nak bayar fidyah tu kepada PPZ-nya, cuma bayar fidyah ni ya kena royak bayar fidyah, sebab bayar fidyah ni hanya diberi kepada orang miskin saja. Tak boleh diberi kepada asnah yang lain. Pusat zakat dia ada 8 asnah dia akan bagi. Gini. Tapi bayar fidyah ni hanya untuk orang miskin. Kalau nak yakin, bayar sendirilah kepada orang miskin kat rumah kita. Apa itu rijalul ghaib? Rijalul ghaib ni lelaki-lelaki yang tidak nampak. Lelaki-lelaki yang ghaib. Yang tak nampak. Maksud rijal ini wali-wali Tuhan yang kita tidak nampak. Itulah masuk rijalul ghaib. Ustaz, batal ke solat jika masa solat kita terkejut dengan bunyi mercung sehingga badan kita bergerak dengan pergerakan yang besar? Kejut ka. Kalau orang Kelantan panggil kejut ka, bunyi ka bunyi. Nama kejut bunyi ka bunyi. Tu kejut ka dia panggil. Kejut kambing kau gapo dia tak tahu ka kambing kau. Kejut kambing lari rata itu kan Esok lusa tulak tumbing kacang botol, kejut kambing lari rata. Kejut ka dia panggil. Kejut ka dengan dia. Maka kejut dengan tidak sengaja tak apa. Tak batas maya dia. Jika saya panjang, adakah saya perlu basuh hingga basuh semua atau sekadar sapu air ketika berwuduk? Kena basuh semualah. Sebab seiban dia tumbuh dalam kawasan muka. Ni kan muka ni ujung telinga ni muka gini. Maka seiban ni ialah rambut yang tumbuh di hadapan telinga. Ni rambut tumbuh telinga dipanggil seiban. Maka dia masuk dalam kategori muka. Kalau seiban ni panjang kena basuh semua. Basuh semua. Bukan sapu kena basuh. Sebab muka ni kena basuh, bukan kena sapu. Dia bukan masuk dalam kategori kepala. Kalau kepala sapu. Sebeng ni masuk dalam kategori muka. Muka ni basuh. Apa hukum buai bulu di muka untuk perempuan supaya muka senang serap produk skincare? Ni sebut derah nak skincare ni. Nang aging dia kau gapo dia.
Dia panggil rawatan the map planning. Tak tahu apa dia nama rimah, tak tahulah. Dia buai bulu di kawasan muka ni. Ikutlah untuk rawatan kau gapo dia. Tengoklah. Bulu ni lagu mana maksud dia. Kalau bulu tu memalukan, kau gapo dia nampak macam bulu super beruk tu orang ni. Maka memalukan, tak comel muka dia. Maka dia rasa segan depan orang. Depan orang maka dia nak buai lah bulu dia. Ataupun dia nak buat rawatan di muka dia. Terpaksa dia kena buai lah. Maka tak apa. Tapi kalau saja-saja tak payah lah. Nah, tak payah. Berdosa kau jika tidur kaki menghadap Al-Quran. Tetapi Al-Quran sudah berada tempat yang tinggi. Tidak berdosa. Hukum dia makruh sahaja. Masuk dalam kategori adab dia panggil. Adab, moleknya jangan belunjuk kaki ke arah kiblat, ke arah Quran, ke arah kitab, ke arah tok guru kita, ke arah orang tua kita. Jangan belunjuk kaki. Kerana nampak macam tak ada adab lagu tu. Lagu tu. Dosa tu tidaklah. Lainlah kalau kita niat menghina, tunjuk dengan kaki kau, tu tak boleh lah. Haram. Ustaz, apa hukum wuduk dan headphone kekasih? Headphone kekasih, dia tak nak dekat kita, dia bersumpah atas nama Allah. Tolong saya ustaz, doktor tak boleh buat apa dah. Hanya agama boleh bantu saya sekarang. Soalan ni betul ke tak ni? Ustaz, apa hukum wuduk dan headphone kekasih? Apa? Dia tak nak dekat. Soalan ni orang tekan ni. Betul dah orang ni tekan. Apa nak hack nyopong orang? Kita tino ngamal lagi ke? Lepas tu bisa standard je. Ya orang tino ni supaya berupati. Kita duk mikap berupati. Terlepas ekor, banyak ekor lagi duk dalam hutan tu. Pergi carilah. Duk fikir duk tu sekor. Lemah sangat. Jual mahal kat sikit kita. Biar muka supaya nyepak pun. Kalau betul tu jangan duk buat tunjuk kita tu lemah. Duk cari orang kat. Tak payah hack lah pun kekasih ni. Ikut dia lagi lah. Ikut dia lah nak pergi jadi gap dia pun. Ustaz, boleh kau kongsi cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Buat ibadat daripada awal bulan puasa sampai akhir bulan puasa. InsyaAllah dapat. Paling kurang amalan jangan tinggal jemaah maghrib, jemaah isya, jemaah subuh. 3 ni. Tambah lagi tarawih. Jaga tu ya. InsyaAllah dapat Lailatul Qadar. Kalau kena malam tu Lailatul Qadar, dikira orang menghidupkan Lailatul Qadar. Kalau tak buat salah satunya, misalnya tinggal jemaah subuh, tak dikira masuk orang menghidupkan malam. Paling kurang jemaah maghrib, jemaah isya, jemaah subuh dan tarawih. Tu kan. Tarawih nak buat sendiri boleh. Kalau kita tak siap jemaah, kita sembahyang di rumah sendiri. Buat 20 rakaat. Sebelah ni kaca, sebelah ni kuih. Makan 2 rakaat, seronok minum air. Sembahyang pula. Tengok-tengok subuh dah. Nak minum air lagi. Batal dengan gitu. Tak payah dah. Jadi tarawih nak sembahyang jemaah boleh. Kalau boleh sembahyang sendiri dah. Kalau alasan macam-macam, hang buat sembahyang sendirilah atas keselesaan dik masing-masing. Buat tempat suluk dalam bilik kita, tempat kita sembahyang munajat dengan Tuhan. Apa hukum sekiranya saya tengah solat sunat dan ada makmum ikut belakang, akan tetapi makmum itu niat solat fardu, hukum dia sah. Cuma makruh saja, ada pendapat kata hukum dia makruh. Sah sembahyang tu. Ya. Tak ada masalah apa dia. Kita sembahyang sunat, orang ikut fardu tak. Saya tengah solat tiba-tiba kain sekali. Kain sekali dengan hanger terjatuh tempat sujud. Kain sekali dengan hanger, kain jatuh tempat sujud. Perlukah saya alih dahulu baru sujud atau boleh sujud atas kain tu? Mohon pencerahan. Boleh hukum dia. Tak ada masalah apa dia. Lepas pada jatuh kain, perut, sujud. Kain tu Allah, bang Allah nak pening kepala. Akak pula, jatuh pula, selah pula. Pop, selah pula, sujud pula. Allah bang nak pening dah. Akak kepala pula. Duk main jatuh kain lagu tu. Siapa habis? Hukum dia sah. Bertukar-tukar tempat sujud tak apa. Tengah kita duk semayang, kita letak kain. Pas orang tarik, tinggal latar. Pas latar dia mengkatok pula latar, tinggal pasir pula. Pula, semi baru pula. Tak apa. Hak penting kita jangan lapik. Tanah tu bertukar, tak ada masalah apa hukum dia. Jangan hak tempat sujud tu bang air kecing lah. Tak boleh lah. Latar ke apa dia kain tu tak boleh lah. Kalau kain haji, kain bersih, tak ada masalah apa. Hukum bayar fidyah dan ganti puasa untuk mak ayah sudah meninggal. Jika tidak diganti oleh ahli keluarga waris, apakah kesan kepada arwah tak mampu ganti dari segi bayar fidyah sebab kewangan dan tak mampu nak ganti hari sebab banyak tinggal.
Orang ada masalah dengan Tuhan, dia akan tanggung sendiri sebenarnya. Ibu bapa kita tu kalau dia tak semaya, dia akan tanggung dengan Tuhan. Dia tak puasa, dia akan tanggung dengan Tuhan. Tetapi ulama kata ada cara nak selesaikan dia. Kalau kita tak mampu nak tolong ayah kita nak kata ke mana? Kita tak ada piti, kita nak bayar juga video ke dia. Maka sebab dia masalah dia tanggung sendirilah. Tak boleh nak tolong lah, kita nak bayar ke mana dah. Lagu tu dah lah. Hotu pun bayar video pun katanya ulama. Kalau ada rezeki Tuhan terima, kalau tak terima ni nak kata ke mana. Tetapi sekurang-kurangnya ada usaha nak menolong orang tua kita. Kalau kita tak mampu nak tolong, doa orang gitu lah, tak boleh kata ke mana. Orang tua kita jangan nak marah. Mu anak tak bayar video. Dah kita buat masalah dengan Tuhan, tak si puasa, tak si gapo, celika juga orang tua ni. Kadang-kadang lipat apa siro. Dia tak si puasa, dia tak si gapo, isu kita pula. Nanti amat mati ingat mek tak aje puasa tu tak aje semaya dulu bayar video kok mek celika mek dulu ni tak semaya tak gapo kita pula masalah. Wanita yang kedatangan haid boleh dapat Lailatul Qadar tak? Sedih sebab 10 malam terakhir tak dapat bersujud tahajud. Gini. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan apa sahaja ibadat, tak syarat sembahyang. Misalnya kita haid, gapo dia tak lewat haid, tak boleh intikaf atas masjid, tak boleh. Pahala ibadat ni tak boleh buat. Sembahyang tak boleh. Zikir, baca Quran tak boleh. Zikir boleh, selawat boleh, sedekah boleh, banyak lagi pahala. Tasbih subhanallah alhamdulillah wala, banyak lagi ibadat. Pergi sebeh beli sebeh 1000 tu, start daripada malam 10 hari tu mengatik jangan berhenti. Dah semaya dah. Kuih penuh dalam mulut dah. Air cendol, air melo, air gapo mengatik. La ilaha illallah ko, selawat ko. Dah muka kita baca Quran tak boleh dah, semaya tak boleh dah. Jangan buat alasan tak boleh buat ibadat tak sebab sedih gitulah. Banyak lagi ibadat sedekah. Sebab tu BPT sejuta semalam, sejuta. Gitu. Bagaimana cara nak dakwah kawan kita yang beraliran Salafi Wahabi? Saya sedih sebab seakhir-akhir dia tu buta. Sedekah dia sahabat karib saya. Mohon penjelasan ustaz. Tak tahulah hamba tak payah kat ceramah, tak dengar juga. Habis idea dah hamba duk mengajar ni Wahabi tak dengar kata. Dia kata hamba mengajar tak wi dalil. Hamba malah layan pokok dia wi dalil sebab orang lain wi dalil. Tengok ustaz ku Fazil deh. Duk wi dalil tak dengar kata juga. Patutnya nak gapo dia sebenarnya. Cakap nak duduk daripada mulut anak. Supaya tolong ya dalil daripada ulama ahli sunnah wal jamaah lain pun supaya ya. Ya nak gapo dia sebenarnya tak tahu hamba apa penipalo. Tahu pandai-pandai lah nak hidup gitulah. Dakwah lah dia hamba pun tengah nak mikir juga cara-cara nak dakwah Wahabi. Tak tahu dah dia seakhir-akhir buta dah kau buta sungguh kau tak tahulah. Pandai-pandai tak ada idea. Kita wi dalil pun tak terima. Kita menjerit kaki dia jadilah ahli sunnah jemaah dia tak cara dah. Dia kata kita sesak, dia kata kita murtad, dia kata kita khabis. Dia kata kita capaliung cambah kubur ke apa dia. Tak boleh nak kata mana dah. Tak tahu ni bahaya kata. Baik periksa boleh I lah pada jadi Wahabi. Periksa boleh I. Gerak siapa tu orang panggil. Boleh apa? Gerak siapa. Bahaya tu I maknanya I. I ni maknanya Avengers. Tengok boleh jadi Avengers tu I tengok Avengers. Tengok boleh I lebih molek daripada jadi Wahabi lagi. Lagu tu lah. Jadi hamba sendiri pun tengah nak buat kajian juga lagu mana nak mendakwah Wahabi di Malaysia secara khusus biar jadi ahli sunnah belaka. Usaha negeri Kelantan gapo dia. Buat gini. Sebab itulah kita heran apa zaman Ibnu Taimiyah. Dia dipenjara 7 kali. 7 kali. Dan meninggal di dalam penjara. Kita tengok apa ulama tak ada bela kau dia nyanyo ke dia kena jaga. Ai lagu ni siapa perekat orang ni tak boleh terima dah. Kita tak akan buat dah dengan cara hujah, dengan cara gapo dia tak dengar kata, kena cara guna kekerasan lah. Bukan kekerasan kita bubuh dia dalam jara, jamu makan nasi duduk situ ya kata. Bolah wi internet nak react video orang. So dia duduk dalam jara senang wi sebeh wi zikir duduk situ saja. Duk ngatik gapo dia makan KFC situ dia. 7 kali kena berjaga. Tak dengar kata lagi. Dalam jara molek taubat gapo dia apa semua. Kelik tobek. Tulis kata pula. Tak tahu nak buat agama. Tu seorang yang ambil dulu. Ulama penipal lah. Di penjara di Syria, di penjara di Mesir. 7 kali kena jaga. Meninggal dalam penjara. Pahala ni bertambah Wahabi. Kau do react video orang. Kau do buat goni macam-macam. Kau jahil, murakab, mufidum, bil wadi'in. Ada belakang macam-macam. Macam-macam. Tak ada apalah. Lepas nak buat lagu mana? Hak seorang penipal dah orang amal lagi-lagi lah. Cuma biar ada usaha lah kita. Biarlah saing baik kita pun.
Sayang amboh ramah-ramah hok baik pun ada juga jadi Wahabi. Sayang sekelas, sayang apa dia? Ngaji Madinah, kau ngaji mana kau apa dia? Nak kata gua ano? Builah dalil hujah apa dia Quran hadis pun tak saya terima. Ustaz boleh korek Islam belajar ilmu batin. Ilmu batin. Ilmu batin ni apa dia maksud dia? Ilmu untuk batin ko? Ilmu batin tenaga batin ko? Apa dia maksud ilmu batin ni? Ilmu aura ko apa dia? Tengoklah kalau ilmu tu tak ada mengganggu benda-benda yang mencapai benda-benda haram, okey bolehlah belajar ilmu tu. Kalau benda itu ada unsur-unsur jin. Kau gapo sembah jin kau tak boleh lah. Benda tu akan mengganggu lama-lama boleh merosok. Lama-lama boleh merosok ke akidah kita, menyebabkan kita percaya kepada kehebatan jin pula, lupa kehebatan Allah Taala. Al-Fatihah hamba izin ke, hamba ijazah ke kitab pedoman semaya berjemaah yang mana hamba terima daripada anak kepada pengarah Tok Guru Haji Abdullah bin Abdul Rahman Lubuk Tapuh. Antara kitab yang sempat anak hamba ambil ijazah dengan dia. Banyak lagi kitab dan amalan-amalannya. Jadi hak ni hak hamba antara hamba sempat masa dia hidup lagi minta ijazah dengan dia, maka hamba ijazahlah dan mengajarlah kitab ni, mudah-mudahan jadi pahala kepada hamba, kepada Tok Guru Haji Lubuk Tapuh guru hamba. Dan di pengarah sendiri Tok Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapuh. Ya, pahala kewajikan, maka hamba ijazahlah sebagaimana hamba terima daripada dia. Ya, wallahu a'lam. Al-Fatihah.